Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kita akan malam ni malam ke-30 saya fikir. Betul? Tepat kiraan sekarang. Masa besok raya lah Ustaz. Kalau dia Ramadan, kalau dia bulan Ramadan, malam ni dah takbir, dah Syawal lah. Hindu sebenarnya sikit lagi. InsyaAllah lagi 10 hari ke 9 hari Ustaz? Lagi Alhamdulillah Tarawih 23 bulan malam. InsyaAllah. kurang daripada. So kita ada lebih kurang 7-8 hari. 8 hari mungkin. 8 hari sampai besok insyaAllah. Alright, kita akan baca sama-sama Ratibul Atas. Alhamdulillah kita dah baca bersama selama 29 malam. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita dapat teruskan malam ni. Malam ni insyaAllah genaplah 30 hari. Kalau lagi 10 hari genaplah 40 malam. 40 malam. Dan lepas tu kita pun tak tahu lagi apa kita punya plan. Mungkin baca sendiri agaknya lepas ni. Dan kalau kita dah sampai 40 malam tu, saya rasa tu satu istiqomah baca bersama yang mudah makbul doa insyaAllah. Dan besok masuklah fasa baru, fasa ketiga untuk PKP ni kan, insyaAllah. Sama-sama kita doa supaya semuanya dapat dikawal dengan baik, insyaAllah. Saya sebut 2 hari lepas tentang doa ni, kita tak tahu siapa yang makbul. Benar tu. Kita tak tahu siapa yang diangkat. Dan bila diangkat tu kita baca sama semua jamaah ni diangkat semua sekali. InsyaAllah. Silakan Ustaz untuk malam ni. Ustaz. Alhamdulillah. Cukup 30. Alhamdulillah 30. Alhamdulillah. Jadi Ustaz ada pesanan apa-apa penaja malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya lah lepas dok sebut 30 yang saya perasan lah, Allah jadikan badan manusia ni dia sebenarnya cepat betul untuk dapat adapt sesuatu, untuk dapat bawa. Jadi macamlah contoh kita nampak para sahabat, kenapa boleh jadi para sahabat, bagaimana dia kuat, tahan sabar, diuji sebab dekat Mekah proses tu dah berlaku 13 tahun. Lalu pelbagai yang diuji, daripada kena kurung 3 tahun, tak ada makan, tak ada minum, kena pukul. Lalu sebenarnya macam kita, permulaan kita COVID-19 dulu, macam-macam manusia sangka, ini dah lah kiamat, ini dah apa. Tapi sebenarnya bila proses tu berjalan, Allah Masya Allah jadikan diri manusia ni, Allah adapt, dia boleh cepat dapat untuk sesuaikan diri dia. Lalu daripada situ bila sebut 30 malam, saya pasti saya sendiri dan juga ramai yang sekarang ni sebenarnya dah termula biasa baca. Kalau mudah-mudahan insya-Allah. Lagi-lagilah kalau kita 40 malam lebih, sebab kan manusia punya pertukaran itu berlaku selepas 40 hari, daripada air mani bertukar menjadi ketulan darah, bertukar menjadi ketulan daging. Itu dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj ada satu, dan Al-Insan pun ada, dengan surah Al-Mu'minun. Bagaimana Allah jadikan manusia begitu. Dan sebenarnya itulah manusia ni, sebenarnya dia powerful. Dia sebenarnya bukan Allah yang power, tapi Allah jadikan dia sebenarnya sifat manusia tu. Sifat manusia tu. Sifat manusia tu. Betul, saya setuju. Sebab sifat manusia ni Allah jadikan, kalau kita ambil daripada kejadian manusia, betul, dijadikan daripada air, betul, kemudian kita bertukar menjadi gumpalan darah. Betul. Daripada gumpalan darah tu, dia pendek kata sebenarnya kita ni bermula daripada sel. Kan? Betul. Kita daripada sel, proses sel tu bercantumnya sel antara ibu ayah kita, bercantumnya sel tu, percantuman tu, kalau dia adalah dikatakan hidup, dia adalah benih yang hidup. Dan kemudian daripada benih yang hidup satu campur satu, mungkin dia jadi bukan satu, mungkin dia 2, 3, 4. Maksudnya bukan satu tu, mungkin anak dia seorang, tapi keturunan dia tu, kan? Jadi betapa hebatnya percambahan tu, daripada satu sel, multiplication of that cell, dia bercambah dan boleh berubah pula bentuk dia tu. Daripada air jadi darah. Macam lebih fikir, daripada air, hanyalah air, bertukar jadi darah. Daripada darah dia bertukar menjadi ketulan daging. Kan? Kemudian dia wujud di tulang yang keras. Daripada daging tu yang kosong, air yang asalnya tak ada apa-apa, boleh wujudnya tulang. Kan? Boleh wujudnya tulang, kemudian rambut, kemudian kuku. Kan? Betapa hebatnya Allah boleh merubah sesuatu perkara tu, dia boleh merubah benda yang sama, tapi dia boleh merubahkan dia jadi
jadi yang berbeza. Benar tu. Asbab daripada bila diberikan dia berikan apa dia panggil, satu adalah sel tu berkembang, we call it growing, kan, dia grow. So sel tu growing, dia, so kalau kita faham growing, maksudnya sel tu membesar. Benar tu. Dan daripada membesar tu dia berubah kepada bentuk yang sedikit berbeza. Sedikit berbeza. Membentukkan menjadi manusia and everything. Jadi kalau kita faham nature manusia tu adalah kat situ, macam kita dalam perut ibu kita, dalam perut pula, dalam kandungan, kita bukan dalam perut, kita dalam kandungan ibu kita. Tak ada siapa dalam perut ibu kita. Okay, kita panggil perut lah secara overall ni, tapi kita bukan dalam perut. Perut tu usus. Tak ada siapa dalam usus ibu dia. Kan you all ada yang daripada usus ibu dia. Kita tak ada, saya tak daripada usus ibu saya. Okay, dalam kandungan. Bermaksud kita daripada air kan. Kemudian kita flexibility-nya, bayangkan kita boleh duduk dekat dalam tu, bergerak ibu kita sana sini, kan? Kan ada melompat-lompat, ada yang ke sana ke sini, kan? Bergerak. Tapi dia boleh, Allah kan ada satu ayat, Allah letakkan seorang bayi ni dalam bekas yang kukuh. Betul. Kan ada satu ayat Apa dalam juz 18, qararin makin. Bekas yang paling kukuh dalam surah Al-Mu'minun. Kan? Allah letakkan air ni, kemudian jadikan ibu apa ni, baby ni dalam bekas yang kukuh, kantung. Masya-Allah, rahim tu rahim ibunya sangat kukuh. Kan, sangat kukuh. Yang dia bergerak ke macam mana ke, insya-Allah tak mudah lah. Tak mudah, yang kes pecah tu very rare, benda tu berlaku. Tapi Allah pelihara. Most of the people, kita wujud pun sebab kita dah ada bekas kan. Jadi dia berikan tak ada makanan, kan tak ada makanan apa semua, tak ada grab food, tak ada semua kita nak order. Semuanya ada apa yang ibu dia makan, saluran vitamin dan suplemen tu semua datang daripada ibu dia, disalurkan kepada dia. Dan dia perlukan tu untuk dia berkembang. Dia perlukan sumber untuk dia mengembang. So, kita faham message kat sini, kita perlukan source for us to grow. Tapi kita flexible. Nature kita flexible, growing. To grow further, we need resources. Daripada sumber-sumber tu untuk kita become stronger. Masya-Allah. Kan? Jadi betapa hebatnya Allah jadikan. Macam pokok perlukan proses fotosintesis, matahari untuk dia berkembang. Kalau dia tak ada fotosintesis, tak ada matahari, proses tak berlaku, matilah dia. Jadi nature, alam nature kita adalah, orang kata, berubah-ubah. Sentiasa berada keadaan yang berubah-ubah dan sentiasa berada pada keadaan yang growing. Jadi Ustaz kata kita ni adaptable, Allah jadikan kita ni adaptable. Kan? Sebenarnya manusia tu luar biasa. Cuma kadang-kala bila dia tak lihat diri dia tak ambil macam Dok sebut sumber-sumber daripada luar, itu yang dia jadi stagnan, dia jadi tak memberi manfaat, dia jadi hanya untuk dirinya sahaja. Sebenarnya kemampuan manusia tu luar biasa. Tapi dia perlukan resources. Contoh macam akal perlukan ilmu. Tapi akal perlukan ilmu satu bab. Tapi akal sombong sebab ilmu. Benar tak? Benar. Jadi akal perlukan ilmu, tapi akal jadi sombong bila ada ilmu. Jadi dia perlukan ketundukan. Sebab itu kalau kata para ulama tafsir, wahyu pertama bila disuruh cari ilmu, iqra, bacalah. Tapi syarat lepas baca tu Allah letakkan bismi, mesti dengan nama Allah. Mesti masukkan Allah. Barulah hilang khalaq. Betul, Allah ingatkan balik, Allah yang ciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, daripada gumpalan darah. Betul. Jadi ingatkan balik, aku bagi kau baca, kau ada ilmu, kau jangan lupa kau daripada mana, sumber kau, source kau datang dari mana. Kan? Balik pada Ustaz cakap tadi tentang manusia ni fleksibel. Saya tertarik tadi sebenarnya dengan tu, kalau kita ada sikit masa. Ustaz cakap tentang 3 tahun sahabat dikurung atau 3 tahun dihalang daripada dikepung. 3 tahun tu sebabnya bila Nabi SAW 3 tahun pertama menjadi Rasul, orang Quraisy tak ada masalah. Sebab Nabi berdakwah secara tertutup. Nabi jumpa Abu Bakar seorang-seorang, Nabi jumpa Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib nampak Nabi. Jadi dia tak ada dakwah secara terbuka. Jadi bila lepas 3 tahun, bila Nabi dah dakwah secara tertutup, tahun keempat Allah perintahkan Nabi dakwah secara terbuka. Lalu sebelum Nabi dakwah secara terbuka tu, Nabi dakwah dulu dengan keluarga dia 2 kali secara terbuka dengan keluarga dia. Kat situ Abu Lahab dah warning, jangan teruskan Muhammad. Ini warning aku. Jangan. Dia larang Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi tetap teruskan.
dan di situlah bila tempat pertama Nabi dakwah secara terbuka selain daripada keluarganya dekat Bukit Sofa tu. Kan Bukit Sofa tu berhampiran dengan pintu Al-Arqam bin Abil Arqam. Lalu ketika mana Nabi SAW dakwah ke Bukit Sofa, Abu Lahab bila dia dah bagi Openly lah dia cakap. openly, jadi kat situlah Abu Lahab orang yang pertama mencelakakan Nabi. Sebab waktu tu semua orang diam. Tak tahu, Muhammad ni tak pernah bohong. Tapi cakap benda yang berbeza daripada nenek moyang kami. Lalu kat situlah orang tak diam, tak kata bohong Nabi ni, tak terima orang diam. Tapi orang yang mula-mula pertama sekali mendustakan Nabi, mencelakakan Nabi, Abu Lahab. Sebab itulah kita baca tabat yada, Allah celakakan khas betul. menyebut tentang ni Kecelakaan Abu celakalah kau lah kan? Wahai Abu Lahab, tabat celakalah kau wahai Abu Lahab. Betul, sebab dia orang yang pertama sebenarnya mencelakakan Nabi. Lalu kat sini juga kita nampak kalaulah seorang tu orang pertama buat sesuatu maksiat, orang lain tiru, sebenarnya banyak keburukan yang dia akan dapat. Kemudian bila Nabi teruskan juga berdakwah, lalu proses dia panjang. Dia ada banyak haters lah. Banyak sangat haters. Haters. Kalau kita na'udzubillah lah, kalau kita ikut zaman tu agaknya, kalau kita tak tahu lagi kita duduk puak mana ni. Betul, itu yang mungkin kita juga golongan haters, skeptical, kan. Itu yang ada seorang sahabat Nabi bila ada seorang tabi'in cakap, ni scammer ni Nabi ni maksudnya. Kalau kita mungkin kita zaman tu kita masukkan ini scammer list ni. Dalam keadaan kita, hati kita macam ni sekarang kan, mungkin begitu. Mungkin zaman ni kan dengan keadaan macam tu, sebab sahabat marah kalau tabi'in cakap macam tu. Ada seorang sahabat, saya tak ingat nama dia, sama ada Miqdad bin Aswad ataupun apa. Dalam tafsir Ibn Kathir ada seorang tabi'in kata, alangkah baiknya kalau aku boleh hidup zaman Nabi. Dia marah. Dia kata kalau kau hidup zaman Nabi, macam tu katalah, belum tentu kau akan jadi seperti para sahabat. Dan ujian Rasulullah SAW tu lagi hebat. Sangat-sangat. Kalau dibandingkan dengan ujian kita duduk kat rumah, PKP, mungkin kita ada ujian tersendiri. Semua orang ada ujian. Tapi kalau kita nak bandingkanlah dengan Rasulullah SAW, sangat tak tahu berapa juta kilometer jarak. Dia punya sabar dia punya tawaduk dia punya. Masa saya pergi ziarah ke Taif, saya pergi ke Taif, ditunjukkan tempat batu yang nak digulingkan untuk dibaling ke atas Rasulullah kat tepi tu kan. Batu tu ditahan. Nampak batu tu terhenti. Stop hanya pasal ada something menahan dia. Kan? Lepas tu Rasulullah dibaling batu, darah-darah, luka. Dan ada satu tempat masjid, tempat tu kejadian tu berlaku. Masjid Siku. Lepas tu malaikat datang. Kan? Kau nak aku apa ni ya Rasulullah? Hadis surah mana? Yang apa yang itu dalam hadis. Dalam hadis. Kau nak aku terbalikkan seluruh bukit ni ke? Kan? Nabi kena baling batu, kalau dalam sirah sebut sampai 3 batu. 3 mil. Satu batu beberapa kilometer. Kalau kita, saya ni orang Melaka ni, hawa semua dah keluar dah katanya kan. Kalau boleh terbalikkan aja. Suruh bumi buka, hancurkan, pam. Penyek kan ikut hati kita lah. Rasulullah tak. Banyak haters Nabi. Terlalu banyak Nabi punya haters. Saya baca tentang Rasulullah SAW diletakkan dekat dalam senarai, masalah tulis the top number 1 daripada 500 most influential person in the world. Orang yang paling banyak pengaruh dia dalam dunia adalah Rasulullah SAW. Dia orang yang paling banyak pengaruh, dia juga orang yang paling banyak haters sepanjang zaman. Betul. Itu dia orang punya ni lah komen. Sebenarnya kalau kita ada haters tak ada apa. So kita tak boleh kawal hati manusia. Betul. Cuma saya nak cakap sebenarnya hikmah apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita pilih untuk melihat dengan kacamata hikmah, terlalu banyak hikmah dia. Terlalu banyak. Sebenarnya kita kembali ke kehidupan yang sebenarnya disukai oleh Islam. Tak itu Ustaz? Guru saya Habib Alwi saya cakap, orang Islam sepatutnya hidup dia sebelum maghrib dah balik rumah. Betul. Betul pergi masjid. Kita tak dapat pergi masjid, tapi sekarang ni ukhuwah. Kalau zaman dulu saya fikir macam tu lah kehidupan dulu. Saya ingat di masa saya kecil kan, semua orang ada di rumah, korang keluar kan, makan bersama. Kalau tak pergi masjid, solat berjemaah bersama. The closeness, togetherness tu sangat berbeza. Betul. Allah bagi kita rasa. Betul, alhamdulillah. Sekarang, itu hikmah dia. Kalau kita ambil itu sebagai hikmah lah. Betul. Dan sebenarnya saya dapat feedback lah tentang ada yang mungkin berada dalam keadaan tertekan, tak boleh keluar selalu. Tak boleh keluar, bukan selalu tak boleh keluar. Saya boleh faham. Ada pelajar-pelajar yang komen jauh, rindu keluarga. Cuma kadang-kadang saya fikir
kita always kena melihat daripada sudut, mungkin saya cakap, dia kata cakap senang lah, betul, saya tak berada dalam keadaan tu. Tapi saya percaya semua orang ada ujian dia. Betul. Dan Allah bagi setiap orang ni sebenarnya peluang untuk go through the ujian, dan di sinilah datangnya sabar, solat, kan? Allah suruh kita sabar dan solat, banyakkan syukur. Kena banyak bersyukur. Kalau kita pakai kacamata syukur, mungkin kita berada jauh daripada keluarga. Saya pernah berada jauh daripada keluarga, belajar masa kat US. Saya pernah berada pada perayaan. Tapi saya masih bersyukur, kan? Dapat juga bercakap, dapat juga dengar suara, dapat juga kita ni. Dan kemudian selepas tu jumpa balik, kan? Kalau orang yang dah meninggal tu, tak jumpa, tak ada peluang. nak dengar suara dah tak ada, nampak pun dah tak nampak, melayan alam lain, alam barzakh, dihempuk berbeza, kan? Nak telefon WhatsApp tak boleh, kan? Syukur kita masih hidup, belum mati, syukur. Dan kalau Allah bagi hidup, tak payah cari mati. Sebab kalau dah mati, dah tak boleh hidup. Jadi hargai. Dan prosesnya sebenarnya singkat bagi saya. Singkat tu maksudnya, kalau kita bandingkan perjalanan hidup kita, umur kita katalah 30 tahun. Mungkin Allah uji kita ni baru berapa hari? 30 hari? 28 hari? Tak betul, dalam asalnya dekat sebulan dah 28 ya kan, hampir kan, daripada 18 sekarang 15 besok kan, so 27-26 hari macam tu. Allah uji kita sikit je, kita sabar sikit kan. Kalau kita tak nak buat apa, banyakkan selawat. Kasihlah bergantungan pada Allah penting kan, banyak baca qul huwallahu ahad 1000 kali ke kan, baca surah Al-Ikhlas, tak tahu apa, baca surah Al-Ikhlas. Kalau lagi power 70,000 kali. Orang alim ajar baca 70,000 kali selama 10 hari. Kan, untuk belajar pergantungan kepada Allah. Kan, surah Al-Ikhlas sangat bergantung kepada Allah, sangat pegang kepada dia menceritakan tentang Allah. Qul huwallahu ahad kan. Allah satu, tunggal kan. Jadi kalau kita amalkan tu, kita belajar atau selawatlah, kata tak buat apa, buatlah selawat 70,000 kali kan. Kau tak tahu ni stres, pasal aku stres sangat ni, baca 70,000 kali. Lagi stres, lagi 70,000 kali. Kan, paling teruk pun dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, lepas tu niatkan hadiahkan pahala kepada mak bapak kita. Tu cara dia kan. Kalau kita nak stres sangat, sebenarnya memang kena sibukkan diri dengan benda-benda yang mudah-mudahan boleh buat kita fokus kepada benda yang lebih baik. Kan, dan sabar. Kalau kita boleh lalu ni dengan baik, insya-Allah kita boleh sabar ni, dia mudah-mudahan dia bawa kita tu grow tu. Setiap benda bila sebelum dia grow, Ustaz, sebelum dia membesar, dia mesti ada satu halangan. Mesti ada ujian. Dia memang proses manusia begitu. Umpama ayam, sebelum dia jadi ayam, kan berproses telur. Untuk dia nak keluar tu, dia perlu pecahkan cengkerang dia ni, kulit dia. Kan? Tapi nak pecahkan tu, dia kena bina kekuatan. Membesar, membina besar sampai point dah tak boleh, dah sangat dah tak boleh handle, dia pecah. Pada waktu tu barulah dia boleh besar. Jadi setiap kali sebelum grow ada halangan dia. Ada halangan dia. Saya suka cerita last kali, mungkin ramai nak sibuk kan, semua orang sibuk. Dukung rumah pun sibuk juga kita ni. Sibuk macam-macam benda yang kita sibuk kan, nak makan. Sibuk makan. Saya nak cakap pasal last kali kisah tentang kepompong. Saya selalu cerita dalam kelas. Semacam mana kepompong sebelum ulat bulu, sebelum ulat bulu caterpillar menjadi caterpillar, rama-rama menjadi rama-rama, dia datang daripada ulat. Sebelum dia jadi ulat, dia bermula daripada kepompong. Sebelum rama-rama jadi rama-rama, dia jadi kepompong. Dalam betul dia dalam bentuk ulat lah. Jadi sebelum dia jadi rama-rama ni, sebelum dia bukakan kepak dia ni, dia duduk dalam kepompong kan. Sampai satu masa, dan ini kajian sains bila dia nak terbang, nak pecahkan ni, dia nak jadi rama-rama, dia kena pecahkan kepompong ni. Jadi sampai satu masa, saintis tengok susah sangat dia nak pecahkan kepompong ni. Jadi apa saintis cuba buat? Saintis cubalah potong torir bagi dia keluar. Nak mudahkan rama-rama dia keluar. Ni rama-rama dia dah sempurna, dah ada kepak, tapi dia nak kena pecahkan sendirilah keluar kan. Tapi tak, saintis pecahkan, biarkan dia keluar. Masalahnya bila dia keluar, dia tak boleh terbang, Ustaz. Sebab dia punya, kenapa dia kena pecahkan sendiri? Sebab kekuatan dia memecahkan kepompong tu membuatkan dia menolak kepak dia ni, dan mendalir sistem liquid badan dia ni akan salurkan liquid ke badan dia, ke kepak dia untuk push and practice that push. Supaya lepas tu dia boleh pecahkan, terbukalah kepak dia. Dan bila boleh buka kepak dia, dia boleh start terbang lah.
Betul. Dan bila saintis potong, bagi dia lepas, dia tak boleh pucat, dia cacat. Okey, Masya Dia tak boleh push lah dia punya ni. Sebab dia tak ada alat nak jadi resistant. Betul, betul, Dok. Menyebabkan last sekali kalau dalam nature biasa, dia tak boleh terbang, tak boleh cari makan, dia mati. Betul, Dok. Jadi ada waktunya, banyak keadaan manusia ni dia perlukan pressure, Betul. resistant, Betul. dan dia akan terbuka lah Betul, Dok. sesuatu. Betul. Potensi dia, kekuatan baru dia, Betul. hijab dia, kemampuan dia, baru dia sedar, oh aku boleh buat macam ni, oh aku boleh buat macam ni. Masya Allah. Jadi itu Allah menjadikan banyak, hampir semua kejadian alam ni dia mesti ada resistant sebelum dia grow. Betul, dia grow. Benih, duduk dalam tanah. Jadi itu Macam mana dia nak hidup kalau dia tak boleh memecahkan melalui tanah ni? Betul. Jadi dia kena bina kekuatan, serap resources, Betul. bina whatever yang dia perlu untuk dia keluar ni, untuk dia push keluar. Masya Allah. Dia nak besar lagi, dia kenakan all the resources, boom, dia naik lagi. Sebelum satu daun tu tumbuh macam tu juga. Dia ada resistant, tiang kayu kan, pokok, Betul. dia kena push keluar, baru dia keluar. Masya Allah. Jadi baby sebelum lahir, dia kena push keluar. Betul, Dok. So Allah jadikan manusia tu grow dia begitu. Betul. Itu Dengan itu. halangan lah. Bila dia boleh atasi, dia akan berada pada tahap yang berbeza. Masya Allah, betul, Dok. Dengan ujian lah, akal kita ni akan lebih matang. Betul, Dok. Kan? Kasih sayang lebih baik kalau kita melalui proses-proses Betul. resistant, ada sikit ujian, Betul. kan? Baru kita boleh baik. Wallahu alam. Saya Mudah-mudahan insya-Allah banyak poin saya belajar hari ni insya-Allah. panjang pula saya bercakap, Ustaz. Terima kasih banyak. Saya patut stop ni. Saya tak bercadang nak bercakap malam ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Dia pun tak dengar, Ustaz. No, aku tak dengar dah. Okey, terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih semua yang menonton. InsyaAllah malam esok kita teruskan. InsyaAllah 7.45. Kita berawal sikit. Bagi kita ada masa sikit untuk bercakap, sharing insyaAllah. Lepas tu tak lama lagi dah tak buat dah. Okay, kita pun dah habis. Kita dah semua dah sibuk Ramadan insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hafiz, silakan.